Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Daniel bin Muhammad Baharudin dan kawan-kawan saya iaitu Najwa Alwani dan Fatin Anissa. Guru pengajian saya adalah Madam Rosnah binti Iris. Baiklah, hari ini kami kumpulan 6 akan mentangkan salah satu tajuk pengajian iaitu struktur badan kehakiman dan bidang kuasa. Berikut adalah sumber yang kami diperolehi dari internet. Pandangan tentang struktur badan kehakiman dan bidang kuasa ialah mahkamah merupakan satu tempat di mana seseorang itu mendapat keadilan berdasarkan undang-undang yang sedia ada di dalam negara. Sistem kehakiman Malaysia adalah melibatkan undang-undang sivil. Selain itu, mahkamah syariah pula akan mengadili perkara berkaitan dengan undang-undang Islam. Mahkamah Agung telah ditubuhkan di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 yang terdiri daripada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Pada tahun 1963, Mahkamah Agung telah digantikan dengan Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi. Pada tahun 1965 pula, Mahkamah Tinggi hanya terdiri daripada Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Rayuan telah ditubuhkan di bawah Akta Mahkamah Rayuan 1994 pada 24 Jun 1994. Hierarki sistem kehakiman di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah. Mahkamah Atasan terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Rendah pula terdiri daripada Mahkamah Session, Mahkamah Magistrik dan Mahkamah bagi Kanak-kanak. Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah kehakiman yang tertinggi sekali di Malaysia. Ianya ditubuhkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan keputusannya mengikut semua mahkamah. Mahkamah Persekutuan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan dan kedua-dua Hakim Besar Mahkamah Tinggi. Pelantikan hakim-hakim di atas hendaklah dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Mahkamah Persekutuan bersidang di atas Istana Kehakiman Putrajaya. Bidang kuasa Mahkamah Persekutuan yang pertama ialah Mahkamah Rayuan. Rayuan jenayah bermaksud menentukan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan dalam kes-kes jenayah yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi di dalam bidang kuasa asalnya. Rayuan boleh dibuat dari segi kesawitan kesalahan, hukuman atas pembebasan. Rayuan sivil ialah rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang boleh dibuat ke Mahkamah Persekutuan dengan kebenaran jika keputusan yang dibuat memberi kesan terhadap perlembagaan persekutuan termasuk keesahan dalam undang-undang yang dibuat. Kes rayuan dari Mahkamah Tinggi. Rayuan dibuat dalam tempoh sebulan selepas tarikh keputusan dibuat. Seterusnya, Mahkamah Rayuan pula diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan yang keanggotaannya terdiri daripada seorang pengerusi yang digelar Presiden Mahkamah Rayuan dan 10 orang hakim yang lain. Cara pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan ialah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan Majlis Raja-Raja. Sebelum menasihati Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri hendaklah meminta pandangan Ketua Hakim Negara dan pandangan Presiden untuk melantik hakim-hakim lain. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan ialah memutuskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang berkaitan kes jenayah atau sivil dan apa-apa bidang kuasa lain yang diberikan di bawah Undang-Undang Persekutuan. Ini adalah antara bidang kuasa Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan, kes rayuan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Tinggi pula, kes rayuan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan. Mahkamah dan mahkamah lain, kes rayuan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrik tiada kuasa. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai Mahkamah Tinggi. Keanggotaan Mahkamah Tinggi ada 3, iaitu Hakim-Hakim Besar, Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi dan Pesuruhjaya Kehakiman. Mahkamah Tinggi ada di semua ibu negeri Malaysia. Bidang kuasa tidak terhad dan mahkamah juga membicarakan semua kes sivil dan jenayah. Mahkamah Tinggi juga dikenali sebagai Mahkamah Pilihan Raya, di mana kes-kes petisyen pilihan raya dibicarakan. Bidang kuasa dalam Mahkamah Tinggi ialah membicarakan kes yang dilakukan di dalam negara. Seterusnya, bidang kuasa dalam Mahkamah Tinggi juga membicarakan rakyat Malaysia di luar negara bagi kes rasuah. Selain itu, ia juga membicarakan kes petisyen pilihan raya. Petisyen pilihan raya ialah aduan atau aduan serta dokumentasi yang perlu diperlukan kepada Mahkamah Pilihan Raya melalui Mahkamah Tinggi Malaysia. Petisyen ini perlulah mematuhi perkara penting, salah satunya ialah keterangan fakta dan alasan yang berdasarkan ringkasan petisyen tersebut.
dan mengapa ia perlu disokong. Bidang kuasa dalam Mahkamah Tinggi juga ialah membicarakan kesalahan bigami. Kes bigami ialah kes yang berkaitan dengan orang bukan Islam yang berkahwin semasa perkahwinannya pertama masih sah. Di samping itu, bidang kuasa dalam Mahkamah Tinggi juga ialah membicarakan kes sivil dengan tuntutan RM250,000 terhadap Mahkamah Rendah dan memberi nasihat tentang hal perlembagaan dan juga menyemak keputusan kehakiman Mahkamah Rendah dan memeriksa rekod perbicaraan. Bagi Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak pula, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak ini bertanggungjawab terhadap pentadbiran mahkamah di seluruh Sabah dan Sarawak. Mahkamah ini diketuai oleh seorang pendaftar dan dibantu oleh penolak kanan pendaftar. Mahkamah Seksyen. Hakim Mahkamah Seksyen yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan syur Hakim Besar. Mahkamah Seksyen merupakan mahkamah rendah yang paling atas. Mahkamah ini melaksanakan bidang kuasa asal dalam kes jenayah dan kes sivil. Mahkamah ini juga membicarakan semua kes kecuali berkaitan kes hukuman mati. Mahkamah ini tiada bidang kuasa rayuan. Prosiding kehakiman Mahkamah Seksyen dilakukan oleh seorang hakim. Bidang kuasa Mahkamah Seksyen ialah perbicaraan dihadiri oleh seorang hakim sahaja. Bidang kuasa Mahkamah Seksyen berkuasa mengeluarkan saman, waran dan perintah mahkamah. Bidang kuasa Mahkamah Seksyen memeriksa rekod kes-kes sivil yang berlangsung di Mahkamah Magistrat dan Mahkamah Penghulu. Selain itu, bidang kuasa Mahkamah Seksyen mengendalikan semua kes jenayah kecuali yang melibatkan hukuman mati. Mahkamah ini juga turut membincangkan kes sivil dengan tuntutan tidak melebihi RM250,000. Ia menjadi penyelia atau tuntutan sivil berkaitan kemalangan kenderaan bermotor. Pertikaian antara tuan rumah dan penyewa yang bernilai RM100,000 dan tidak melebihi RM1 juta ringgit Malaysia. Seterusnya, Mahkamah Magistrat. Mahkamah ini membicarakan kes sivil dan jenayah kecil sahaja. Ia mengeluarkan saman dan waran atas permintaan pendakwa. Di mahkamah ini tidak membicarakan kes hukuman mati. Mahkamah ini memulakan sebutan kes sebelum kes ke mahkamah selayaknya. Mahkamah Magistrat ini dikuasai oleh Magistrat. Bidang kuasa Mahkamah Magistrat. Mahkamah Magistrat ini membicarakan kes sivil dengan nilai tuntutan tidak melebihi RM100,000. Hukuman yang dijatuhkan kepada penjenayah ialah penjara tidak melebihi 5 tahun, denda tidak lebih RM10,000 dan 12 kali sebatan. Kesalahan jenayah dengan hukuman penjara bawah 10 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah bagi kanak-kanak. Magistrat iaitu ketua mahkamah yang dibantu oleh 2 penasihat dan seorang daripada wanita. Prosiding yang dilakukan di mahkamah ialah secara tertutup. Mahkamah bagi kanak-kanak bidang kuasa untuk membicarakan semua kesalahan kecuali kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati. Jika dibatu bersalah, kanak-kanak tidak dibicarakan. Jika kesalahan membawa hukuman mati, hendaklah ditahan atau dipenjarakan atas perkenan raja dahulu. Akhir sekali, Pesuruhjaya Kehakiman. Pelantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Pemecatan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui syur tribunal. Yang di-Pertuan Agong menikmati kekebalan sama seperti Hakim Mahkamah Tinggi. Yang di-Pertuan Agong juga berkuasa untuk melaksanakan fungsi Hakim Mahkamah Tinggi. Di akhir pembentangan ini, kita dapat mengetahui bahawa Badan Kehakiman sangat menitik beratkan hak kewarganegaraan daripada dicabuli oleh pihak kerajaan yang sesuka hati. Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Kehakiman adalah adil berdasarkan bukti yang kukuh dan sah. Segala pelantikan yang dilantik adalah berdasarkan keputusan Yang di-Pertuan Agong yang telah dinasihat. Sekian, terima kasih.